Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Madam Nick. Okey, perkongsian Madam Nick pada kali ini ialah mengenai satu artikel yang dikongsi oleh rakan Madam Nick dan meminta Madam Nick untuk mencubanya. Okey, artikel ini adalah berkenaan group activity over Google Meet oleh Emma Pass. Okey, jadi artikel ini adalah mengenai pelaksanaan aktiviti secara berkumpulan melalui Google Meet. Okey, sekiranya kita menjalankan kelas secara bersemuka, ini tidak menjadi masalah di mana kita boleh arahkan sahaja pelajar untuk duduk di dalam kumpulan. Kemudian kita akan berikan tugasan kepada setiap kumpulan yang tersebut. Alright. Okey, walau bagaimanapun, ini juga tidak menjadi masalah kepada pengguna G Suite Enterprise dan yang seangkatan dengannya, di mana Google Meet diberi satu features yang mana mereka mempunyai breakout rooms melalui Google Meet. Okey, yang mana Google Meet akan dipecahkan kepada beberapa Google Meet yang lain. Okey, beberapa sesi yang lain. Okey, dengan mudah, okey, secara automatik. Alright, bagi mereka, okey, yang tidak menggunakan package tersebut, okey, jadi kita akan gunakan cara yang disarankan oleh Emma Pass ini. Okey, jadi Emma Pass kongsikanlah, okey, pelaksanaan group activity melalui Google Meet. Okey, jadi Madam ni akan go through, okey, artikel ni, dan kita akan lihatlah cara yang dikongsi oleh Emma Pass. Okey, walau bagaimanapun Madam Nick telah mencuba langkah ini bersama pelajar. Okey, jadi Madam Nick akan kongsikan jugalah pro and cons ataupun saranan lain lah yang boleh Madam Nick berikan. Alright, okey, so kita go through together. Okey, so Emma Pass, okey, share langkah yang pertama. Okey, untuk create Google Doc. Alright, that I could share with my students and made a 3-row table for each group. Okay, so boleh create Google Doc, boleh create Google Slide, boleh create Google Sheet. Alright, asalkan dokumen tersebut boleh dikongsi linknya. Okay, linknya boleh dikongsi bersama pelajar. Okay, dan pelajar boleh view lah. Alright. Okey, kemudian untuk menyusun, okey, kumpulan ini juga bergantunglah kepada cikgu, kepada pensyarah, okey, yang ingin menjalankan aktiviti secara kumpulan. Okey, seperti Madam Nick telah para pelajar Madam Nick, mereka telah mengagihkan diri mereka kepada kumpulan-kumpulan masing-masing. Okey, jadi kumpulan-kumpulan masing-masing. Jadi mereka telah tahu kedudukan kumpulan mereka, sama ada kumpulan 1, 2, 3 sehingga 8. Okey, jadi Madam Nick tidak lagi perlu menulis nama siapa yang akan berada di dalam kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Okey, alright. Jadi cara yang Madam Nick lakukan ialah Madam Nick pada asalnya Madam Nick follow lah, okey, apa yang Emma Pass sarankan lah di sini, iaitu menggunakan Google Doc. Alright, okey. So Google Doc boleh kita create daripada Google Drive seperti biasa. Alright, yang ini seperti biasalah. Okey, macam mana kita create Google Docs yang lain. Alright, kemudian kita pergi Google Doc akan keluar. Alright, kemudian kita create lah. Okey, so bergantung pada kreativiti masing-masing. Okey, kita boleh sediakan mungkin ruangan untuk nama. Okey, sekiranya kita masih belum mempunyai nama pelajar, okey, kita boleh letakkanlah satu bilangan lah. Maksudnya para pelajar perlu bergantung lah pada kreativiti masing-masing. Okey, sama ada nak para pelajar isi sendiri dokumen ini, so kita boleh berikan terlebih awal, ataupun untuk pelajar isi, ataupun untuk kita yang tetapkan, kita nak tetapkan, mungkin kita nak they all mix around. Okey, tak nak grup yang sama sepanjang masa. Okey, boleh, tidak ada masalah. Alright, kemudian sekiranya kita mempunyai soalan yang berasingan untuk setiap kumpulan, okey, seperti yang disarankan oleh Emma Pass, kita masukkanlah satu lagi column, okey, insert row below. Alright, untuk masukkan link kepada soalan tersebut. Okey, alright. Contohnya Madam ni ada sediakan soalan lah, okey, tutorial. Alright, so nak share link, kita klik share. Okay, kita sediakan tu mesti sediakan menggunakan Google Docs, okay, Google Sheet, okay, apa-apa je lah melalui Google, apa-apa melalui aplikasi Google yang boleh kita kongsikan kembali linknya bersama pelajar. Okay, jadi Madam ni sediakanlah satu Google Docs, alright, soalan. Okay, jadi boleh share di sini. Okay, so kalau boleh kita pilih, jangan restricted ya. Kalau boleh kita pilih sahaja untuk mudahkannya, nanti pelajar tak boleh nak masuk dan sebagainya. Right, so kita ubah kepada anyone with the link. Alright, sebab pelajar kadang dia menggunakan Gmail account peribadi dan sebagainya. Okey, tidak menggunakan Gmail account institusi. Alright, okey, so done.
copy link. Alright, copy link. Done. Okay, so kita boleh masukkan di sini. Okay, ini seperti mana yang disarankan oleh Emma PAS. Alright, sebab Emma dia menyediakan setiap pelajar, okay, setiap pelajar Emma PAS sediakan setiap grup, Emma PAS sediakan tugasan yang berbeza. Okay, so ini caranya. Ataupun kalau ni nampak tak cantik kan, okay, senang je buat macam ni. Okay, soalan 1, contoh ya, soalan 1 or question 1. Okay, so mungkin kita tandakan lah, katakanlah kita ada different question lah. Okay, kalau question sama pun why not. Alright, so question. Okay, tulis question, select. Okay, right click ataupun right click. Okay, right click boleh link ataupun klik link, icon link di atas ni. Okay, right, so insert link. Okay, so madam ni akan select link. Okay, kemudian madam ni akan paste. Okay, apply. Alright. Okay, so bila pelajar dia hover ke atas ni, dia gerakkan mouse dia, so dia keluarlah link, so dia boleh klik. Alright. Okay, so boleh buat perkara yang sama lah. Katakanlah untuk grup yang seterusnya kita ada soalan yang lain. Okay, madam ni insert row below. Okay, kalau dia ada soalan yang lain, so kita we do the same thing. Okay, kita tulis question atau apa-apa je lah, apa-apa, bergantunglah pada kreativiti masing-masing. Alright. Okay, kemudian link. So bila pelajar dia masuk kepada kumpulan tersebut, dia dah tahu dah dia nak link soalan dia yang mana satu. Okay, so nampak sangat teratur kan. Okay, so nama, kalau kata nak pelajar decide sendiri, so madam ni sarankan create dokumen ni terlebih awal, kongsikan bersama pelajar. Okay, dan benarkan pelajar untuk edit. Okay, benarkan pelajar untuk edit, share sebagai editor, kongsikan kepada mereka semua. Okay, dan minta mereka untuk masukkan nama. Alright, so kalau tak nak soalan ni reveal lebih awal, okay, keluarkan dahulu. Okay, sehingga semua telah milih kumpulan masing-masing, kemudian kita stop sharing. Okay, kemudian kita edit balik. Okay, so tu bergantung kepada kreativiti masing-masing. Okay, jadi madam ni simple sahaja. Okay, madam ni sebab pelajar madam ni dia dah asingkan diri dia kepada, mereka telah mengasingkan kepada beberapa kumpulan dan mereka tahu kedudukan kumpulan masing-masing, grup 1, 2, 3 sampailah 8. Okay, jadi apabila madam ni create file ini, okay, apabila madam ni create file ini, so mereka klik sahaja kepada nama kumpulan masing-masing. Okay, untuk masuk lah. Alright. Okay, so apa yang disarankan oleh Emma. Alright, so satu, kita create dahulu Google Docs. Okay, so ini step yang pertama, create dahulu Google Docs. Okay, kemudian letakkan kumpulan. Okay, sekiranya kita ingin decide sendiri pelajar yang berada di dalam kumpulan yang tertentu, okay, jadi boleh terus letakkan nama pelajar. Okay, sekiranya kumpulan pelajar telah ditubuhkan lebih awal, okay, jadi cukup sekadar letak nama kumpulan sahaja. Alright, jadi mereka tahulah ke mana mereka akan pergi. Okay, sekiranya ingin pelajar mengisi, okay, nama terlebih awal di dalam kumpulan yang dipilih, okay, share dokumen ini bersama pelajar, share link tersebut bersama pelajar, sama ada melalui Google Classroom, melalui WhatsApp. Alright, so benarkan pelajar untuk edit file ini. Okay, supaya mereka dapat masukkan nama masing-masing. Alright, once kita dah ready nak guna, okay, ataupun sebelum tu lah, selepas pelajar telah mengisi, okay, kadang-kadang kita tak nak reveal question terlebih awal kan. Okay, so setelah pelajar mengisi nama, alright, tutup sharing. Okay, kita boleh tutup, kita boleh control share. Right, so kita boleh off sharing. Kemudian, right, so kemudian apa yang kita buat ialah, okay, group ini. Okay, kita tengok ya, apa yang Emma cadangkan yang seterusnya. I created Google Meet link for each group and hyperlink them into that Google Doc. Right, okay, so cara Emma tunjukkan ni very simple lah. You pergi kepada Google Meet. Alright, bila kita pergi kepada Google Meet, let's say for example here. Okay, bila kita pergi kepada Google Meet, alright, dia kata klik lah dekat sini. Kemudian bila ada dah generate code tu, alright, so kita akan ambil code tu. Okay, so cara yang disarankan oleh Emma ini, masalah yang madam ni jangka ialah apabila tibanya masa untuk kita jalankan aktiviti secara berkumpulan melalui Google Meet, okay, link tersebut tidak lagi available. Okay, link tersebut akan expired. Alright, jadi cara lain yang madam ni boleh sarankan adalah untuk create melalui Google Calendar.
Okay, untuk create melalui Google Calendar. So create event melalui Google Calendar. So dia akan keluar macam ni lah. Alright, ni Madam Nick dah sediakan ya untuk kelas pagi tadi. Okay, so kita ada ni kelas yang utama lah. Alright, so ni main group. Alright, kemudian ada pecahan. Okay, group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, alright, so caranya create, add. Okay, add title. Okay, contohnya Madam Nick tambah satu lagi, group 9. Okay, contohnya kalau ada group 9 dan 10. Okay, jadi okay, masa. Okay, katakanlah okay, kata kita nak buat pagi tadi lah. Alright, contohnya kalau ini kelas pagi tadi. Alright. Okay, so 8.30 tadi sehingga 10.30. Alright. Okay, so kemudian kita add. Okay, add Google Meet video conferencing. Okay, so bila kita add Google Meet video conferencing, so kita akan dapat satu link. Okay, alright, kemudian kita save. Okay, so bila kita save, dia akan berada di situ. Okay, so setiap group di sini, okay, yang telah Madam Nick create, setiap event yang Madam Nick create di sini, okay, akan ada akan mempunyai okay, link mereka tersendiri kepada Google Meet. Okay, so apa yang perlu kita buat ialah, okay, seterusnya, okay, Emma kata kita link kan, okay, so kita link. Alright, pergi kepada Google Calendar, klik kepada group yang telah kita create. Alright, okay, so bila kita hover dekat sini, dia akan keluar copy kat tepi ni. Klik copy conference link to clipboard. Okay, so copy. Right, bila dah copy, pergi dekat tajuk ni, highlight, dan kita akan link. Okay, link. So link lah dekat sini. Paste. Alright, paste. Okay, so yang ni Madam Nick dah create. Sebab tu dia warna biru dan orang kata underline. Okay, bergaris. Okay, so apply. Alright, so bila apply, semua ni ada link. Okay, so different group dia ada different link lah. Okay, so kalau tadi Madam Nick create group baru kan. Okay, so group 9 dan 10. Okay, group 9 dan 10. Okay, so copy link. Okay, klik group 9 dan 10, copy. Alright, so right click, link. Okay, paste. Apply. Okay, kemudian kita format lah. Nak bagi nampak cantik macam mana dan sebagainya, bergantung. Alright, so dah settle ya. Okay, once dah settle, okay, so next. Okay, so I created a shared Google slide deck for each group with the instruction and assignment. Alright, so apa yang Emma Pas buat adalah dia akan create lah macam tadi Madam Nick dah ada create untuk soalan. So Emma Pas dia guna Google Slide. Alright, so dia ada beberapa link. Okay, so dia ada beberapa link sebab setiap group mempunyai tugasan yang berbeza. Okay, alright, so settle. Okay, so untuk share, selain daripada kita share melalui Google Docs tersebut, apa yang Madam Nick lakukan adalah Madam Nick telah share soalan itu terlebih awal melalui Google Classroom, ataupun kita boleh share immediately, right, semasa kelas sedang berjalan. Okay, kita boleh share, okay, melalui Google Classroom. Right, boleh juga dilakukan, ataupun kalau soalan berasingan bolehlah guna Google Document dan linkkan kepada pelajar. Okay, alright. Okay, dia ulang baliklah proses yang sama seperti yang telah Madam Nick terangkan. I added the hyperlink for the Google Slide deck into the Google Doc with edit access. Okay, so pelajar boleh ubah. Okay, and then I broke my student up into groups and type their names into Google Doc. Right, so yang ini seperti yang telah Madam Nick terangkan, sama ada para pelajar telah form group masing-masing terlebih awal, okay, ataupun kita boleh kongsikan untuk mereka masukkan nama, ataupun kita yang assign lah nama tersebut. Okay, seperti yang dilakukan oleh Emma. Okay, and then that's it. Alright, that's it. Okay, kemudian okay, file ini kita akan kongsi di dalam Google Meet. Okay, apa yang Madam Nick buat ialah Madam Nick kongsikan kembali di dalam kelas. Okay, so pergi kepada kelas yang utama lah sebab semua akan masuk di sini dahulu. Alright, kemudian baru kita kongsikan. Okay, jadi melalui kelas yang utama ini, apa yang Madam Nick lakukan adalah okay, Madam Nick edit ya. Alright, so apa yang Madam Nick buat, Madam Nick edit event ini, kemudian Madam Nick add attachment. Klik attachment. Right,
pilih file tersebut. Okay, so bila pilih file tersebut, alright, select. Okay, so Madam Nick dah ada kat sini. Okay, jadi sepatutnya apabila pelajar join Google Meet tersebut, klik kepada meeting info, so dia akan dapat attachment. Okay, jadi kita bagilah arahan kepada pelajar untuk, okay, beri arahan kepada pelajar supaya pelajar join. Okay, supaya pelajar buka attachment tersebut. Alright, so cubalah ya, Madam Nick cuba, boleh tak masuk? Okay, right, so join now. Okay, so apa yang berlaku ialah, okay, kita mulakan kelas. Okay, kemudian apabila kita ingin mulakan aktiviti secara berkumpulan, okay, minta pelajar untuk klik kepada info di sini. Right, kemudian lihat di dalam attachment. Okay, lihat di dalam attachment. Okay, attachment tidak keluar. Okay, Google Calendar attachment show up here. Right, so ini antara masalah yang dihadapi oleh pelajar Madam Nick tadi. Dia kata Madam tidak ada attachment. Alright, so kita tengok balik. Okay, ada. Most probably sebab dah tamat kot, expired, sebab ni sampai 10.30 pagi tadi. Right, so again. Okay, so most probably sebab ni dah tamat ya. Okay, so kalau kata dia sepatutnya keluar di sini lah. Okay, most probably sebab ni kelas untuk pukul 10.30 pagi tadi. So mungkin dia dah tamat. Alright, sebab dah melepasi waktu kelas yang sepatutnya. Alright, so that's why attachment tu tidak ada. Alright, so it's okay. Kalau attachment tu tidak ada, tidak mengapa. Boleh sahaja kongsikan kepada pelajar melalui chat message. Okay, share. Pergi di sini, pilih untuk share anyone on the internet with this link can view, copy link. Okay, so ini pun cara yang Madam Nick lakukan juga tadi, manakah ada yang tidak boleh view attachment. Right, so chat with everyone tu kita share je lah dekat situ. Okay, kemudian kita bagi arahan kepada pelajar. Okay, klik di sini, okay, untuk pergi kepada kelas masing-masing. So once dia dah klik di sini, apa yang berlaku? Okay, so apabila dia klik di situ, so apa yang berlaku, dia akan dibawa ke sini. Alright, dia akan dibawa kepada dokumen, alright, untuk group activity. Okay, jadi arahkan mereka untuk masuk kumpulan masing-masing. Okay, so bila dia tekan, alright, okay, so dia akan klik, okay, untuk pergi pada kumpulan masing-masing. Okay, dan kita sebagai cikgu ataupun sebagai pensyarah, okay, boleh memantau. Cumanya mungkin akan berlaku sedikit konflik bunyi lah. Alright, semua orang nak bercakap. Okay, semua kita nak pantau. Okay, jadi Madam Nick keluar masuk lah bila terlalu bising, terlalu bingit. Alright, so ada yang group Madam Nick akan leave. Okay, sebab nak jawab dulu kumpulan lain. And then bila tak ada pertanyaan, Madam Nick on balik semua. Okay, bila Madam Nick on balik semua, alright, bila ada yang tanya, off balik. Okay, so itulah cara dia. Okay, so kita boleh wujudkan lah. So akan ada beberapa kumpulan yang boleh kita sebagai pengajar, so kita boleh view ke semua sekali. Okay, semua ni boleh jalan serentak. Okay, cuma bila nak menjawab tu bising, so Madam Nick akan keluar masuk. So diorang dah perasan lah. Okay, so bila Madam Nick nak menjawab ataupun bila semua Madam Nick buka, tiba-tiba ada yang panggil Madam. Alright, so Madam Nick macam okay, which group? Okay, so Madam Nick akan patah balik pada group yang utama, so buat announcement dekat situ. Okay, siapa yang panggil saya, group mana? So dia akan declare lah. Okay, group 3. Okay, so Madam Nick pergi group 3. Okay, so tolong diorang kat situ, and then leave dulu yang lain, sebabnya bunyi dia akan kata pelajar tak dengar, sebab pelajar di satu grup saja. Pelajar dua grup lah, satu grup utama, satu grup masing-masing, grup kecil. Okay, tapi kita yang control ni kita tengok semua, so paksalah kita keluar masuk. Okay, so apa yang Madam ni ingin nyatakan, okay, konsep ni boleh, okay, apa yang dikongsikan oleh Emma Pass ni boleh diguna pakai. Alright, dah agak menarik. Cuma okay, penambahan
saranan Madam Nick, okey, selain daripada menggunakan Google Docs, okey, boleh sahaja gunakan Google Slide kalau nak nampak presentation lebih cantik. Okey, mungkin nak design dan sebagainya kan. Okey, boleh juga Google Sheet. Okey, kalau kata kita perlu ada nama pelajar, ada different information yang kita nak bagi yang lebih orang kata detail kan. Okey, so boleh guna Google Sheet, tak ada masalah. Okey, yang penting file yang kita gunakan tu boleh dikongsi balik kepada pelajar dan di dalam file tersebut kita boleh insert link. Okey, so setiap ni, alright, semua ada link. Okey, okey, so pro and cons ya. Okey, okey. Sekarang kita dah boleh buat aktiviti secara berkumpulan, alright, so which is good. Okay, kita boleh join at the same time, okay, different Google Meets. Okay, cuma okay, yang tu bagus lah, kita boleh as if kita berada bersama mereka lah, so kita boleh walk through setiap kumpulan ni kan, so kita boleh pantau dia punya discussion, alright, dan kita boleh bantu lah at the same time, alright. Okay, cuma masalah teknikal yang dihadapi oleh pelajar, satu seperti mana yang kita hadapi tadi, okay, bila Madam Nick add attachment, still dia tak dapat view attachment, tapi masalah tu boleh diatasi dengan kita share sahaja link tersebut di dalam chat message. Okay, no problem, right, settle masalah tu. Kemudian bagi pelajar yang menggunakan handphone, so cara ni agak mustahil lah untuk mereka maintain pada dua kumpulan yang sama, dua meeting room yang sama. So kalau boleh dia off dahulu, dia perlu maklum lah yang dia akan keluar daripada main room, okay, kemudian masuk kepada small meeting room tu lah. Okay, so dia kena maklumkan lah supaya kita pun alert benda tu. Alright, and then bagi pelajar yang tidak mempunyai mikrofon, so it's quite impossible for them to have a group discussion, tapi tadi possible sahaja mereka type lah. Okay, so they actively involved, dia type dekat tepi tu dan sebagainya. Okay, and then lebih cantik lah kalau ada seorang dalam group tu yang willing to share the screen, okay, untuk soalan. Okay, sebabnya pelbagai masalah dihadapi pelajar, ada yang tak dapat download soalan dan sebagainya. Okay, itu biasa masalah teknikal yang boleh diatasi. Okay, so kita cuma perlu berada di situ dan kita perlu act quickly lah. Okay, so kita perlu act quickly untuk bantu pelajar. Alright, so cara ni possible? Yes, possible. Alright, so agak menarik. Memang pelajar agak seronok lah mereka berbincang seperti mana mereka berbincang dalam kelas. Okay, so aktiviti Madam Nick hari ni berjaya. Okay, so boleh digunakan oleh orang lain. So siapa yang nak tanya dan sebagainya, okay, Madam Nick akan kongsikan link ni, dan juga Madam Nick akan kalau ada pertanyaan seperti biasa boleh tanya. Okay, dan Madam Nick akan try my best to answer your question. Okay, alright, so that's all. Thank you.